Apa khabar YouTube dan warga Avatar Ranger semua? Hari ni kita nak cerita sikit mengenai regulator. Bukan regulator lah, kalau ikut istilah yang sebenarnya rectifier regulator. Kedudukan rectifier regulator untuk motosikal Avatar Ranger ni di bawah sini. Jadi mula-mula kita perlu buka lah cover ni, letak tepi. Ni satu skru untuk regulator. Pasal regulator letak di bawah sini. Saya rasa tempat yang diletakkan regulator ni memang sangat-sangat sesuai. Cantik ya design dia, kerana ada airflow dan terlindung daripada elemen sedikit sebanyak daripada hujan dan basah. Jadi cantiklah dari segi di mana regulator ni diletakkan. Okey, lagi satu skru depan ni. Jadi nak dapat skru tu kita kena buka ini ya. Jadi ini kita gunakan saiz 10 lah, standard 10. Kita buka ni. Okey, ni regulator. Bawah ni ada dua skru. Dan saya nampak skru ni nombor nombor 8 rasanya. 8. Okey, nombor 8. Oh, bawah ada nut. Jadi nut bawah tu kalau tak longgar boleh. Jadi bawah nut dia nombor 10. Okey, buka yang ni dululah. Ini mungkin susah nak pegang. Okey. Bawah ada nut nombor 10. Ada beberapa jenis rectifier regulator pada motosikal. Ada yang 3 wire, ada yang paling cikai sekali 2 wire je pada motosikal lama seperti Honda Cup C70 yang 6 volt. Okey, ni satu skru nombor 8 dan nombor 10. Nak pasang balik ni mungkin sulit sikitlah. Okey, ni yang depan. Kita buka Jadi saya bila pasang yang depan dulu lah, pasal depan senang nak dapat. Buka depan kemudian lah. Pasal nak pegang. Okey, ni. Right. Tak tepi. Dan regulator dia di bawah ni. Mari kita keluarkan regulator. Ni wire dia, jangan tarik terlampau kuat wire regulator. Okey, mari kita cerita sedikit mengenai regulator dan saya akan tunjuk di wiring diagram regulator ni nampak gayanya cantik dan cukup besar untuk kegunaan motor ni. In fact, dari segi heatsink dia cantik. Kerana regulator lagi besar, heatsink dia lagi cepat dia kurangkan haba. Pasal dia fungsi regulator ni bukan seperti regulator alternator kereta. Regulator alternator kereta dia akan kontrol generator punya field winding untuk generatekan kuasa sebanyak mana yang kita perlukan. Tapi fungsi regulator rectifier motosikal ni lain sikit ya. Kerana dia tak ada boleh kontrol apa-apa pada generator. Jadi generator akan pusing dengan laju. Lagi laju kita bawa motosikal, lagi kuatlah keluaran current daripada generator tu. Jadi bayangkan kalau kita tak guna langsung elektrik tu. Katalah kita matikan semua lampu, kita matikan segala-galanya, kita bawa motosikal tak ada lampu, apa pun tak ada. Lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada, lampu signal pun tak ada. Apa lampu pun kita tak gunakan. Jadi manakah kuasa elektrik yang dihasilkan oleh generator tu pergi? Jadi kalau generator jenis ini, semua motosikal kebanyakannya regulator jenis ini, kuasa lebihan tu yang tidak digunakan akan disalurkan ke body. Dia akan salurkan kepada body. Okey. Jadi body selalunya, kalau regulator ni, ada regulator yang mungkin 4 wire, 3 wire, saluran ke body melalui body regulator ni, dia akan keluarkan ke body, dia connect. Tapi ni, mari kita tengok. Regulator ni dia ada 5 wire. Ya, 5 wire. Jadi mari kita tengok wire-wire dia. Nanti saya cerita balik ya. Okey, wire dia ada 2 wire berwarna kuning, yellow.
Wire kuning ni ialah dua wire ni daripada generator ataupun magneto. Okey, nanti saya tunjukkan wire diagram. Dua wire ni daripada generator ataupun magneto, wire warna kuning. Wire ni kita boleh pasang kiri kanan kiri tak ada masalah pasal dia AC ya. AC dia tak ada polarity, AC. Okey, tak ada masalah. Ni wire kuning. Ni daripada generator. Jadi kalau kita suspect generator kita rosak ataupun coil kat generator rosak, cabut ni kita letakkan meter, kita kena tengok continuity. Kalau continuity ada, maknanya generator tu tak rosak. Kalau continuity tak ada, maknanya generator tu rosak. Kita tengok juga mungkin shorting. Jadi kalau boleh, semasa kita keluarkan ni macam sekarang, kita akan check berapa resistance dia dan kita tulis. Kalau resistance tu berkurangan, maknanya mungkin nanti dia mungkin rosak. Jadi sementara benda ni baik, tak ada masalah. Nanti saya akan simpanlah data dari segi berapa value resistance. Ya. Okey, dua wire ni daripada generator AC. Kita tengok lagi belah sini ada 3 wire, merah, putih dan hijau. Okey. Hijau senang, ground. Okey, ground. Jadi kalau kita tengok ground, warna hijau, jadi sini hijau ground. Jadi daripada dalamnya sekretari dia akan halakan ke ground untuk kuasa lebihan yang kita tak gunakan. Kuasa lebihan yang kita tak gunakan, dia akan salurkan kepada ground. Macam saya cakap tadi, kalau kita tak guna langsung api daripada motosikal ni, semua kita off, tapi kita bawa motor dengan laju. Generator masih menghasilkan kuasa. Dan kuasa tu perlu disalurkan ke tempat lain. Dia akan salurkan ke ground melalui terminal warna kuning, warna hijau. Dan juga dia akan salurkan juga ke wire warna merah. Okey, wire warna merah ke sini. Wire warna merah ni akan pergi kepada bateri. Bateri dan ignition switch. Wire merah yang ada di ignition switch tu akan sambungkan ke bateri, dia akan sambung juga ke wire ini. Yang ini merah, yang ini hijau, ground. Fungsi regulator ni mengawal voltage kepada lebih kurang 13.6, 13.9 untuk mengecas bateri dan memberikan kuasa kepada sistem yang lain-lain. Sistem seperti lampu signal, USB outlet, digunakan oleh wire warna merah ni. Okey, itu DC dia. Dan kita juga kena ingat generator motosikal ni kita tak boleh kawal dia punya voltage. Kita push lagi laju, lagi tinggi voltage dan lagi kuat current akan keluar. Jadi sekiranya voltage tu naik sampai 30 volts, pasal kita tak boleh kontrol. Kalau kita ramkan laju-laju, dia punya RPM dia akan naik tinggi. Regulator ni lah yang berfungsi untuk memastikan voltage yang keluar daripada sini tidak melebihi lebih kurang 13.6. Itu saja. Voltage masuk melalui generator mungkin melebihi 35 volts, bergantung pada berapa laju. Dan mungkin akan kurang juga kalau kita idle motosikal terlampau perlahan. Jadi regulator ni hanya boleh kawal untuk merendahkan voltage. Regulator tak boleh kawal untuk naikkan voltage. Itu pasal kalau kita motor idle, kita tengok lampu akan jadi perlahan kan. Lampu akan jadi malap. Switch. Okay. Ini wire tengah ni penting. Wire tengah ni merah, jalur putih. Untuk yang tengah ni merah, jalur putih. Sini Okey. Ini AC outlet. AC ni DC, ini AC. Inilah wire yang pergi kepada lampu hadapan, lampu kecil, lampu belakang, lampu number plate, lampu yang hanya menyala selepas motor dihidupkan. Ini lampu AC. Jadi lampu AC ni dia punya voltage dikawal, tetapi dia punya alur dia masih AC. Kenapa dia buat begitu? Kerana dia mungkin nak murahkan sistem ni. Dia ada AC dan DC outlet. Tapi voltage dia akan tetap lebih kurang sama. Voltage. Dia kawal voltage tapi dia tak kawal AC. Kerana untuk kontrol current memerlukan
komponen yang lebih mahal sekiranya current tu tinggi. Jadi dia bahagi dua, satu DC, satu AC. Jadi dia tak perlu kawal semuanya kepada DC. Dia bahagikan satu kepada AC, satu kepada DC. Jadi dari segi situ dia dah menjimatkan komponen dan komponen ni akan tahan lebih lama lah. Sebaik-baiknya dia akan buat tak payah ada AC, DC sahaja. Dan semua sistem ni pakai DC daripada bateri. Ada motosikal yang begitu ya. Ada motosikal yang kita switch on ignition, lampu depan menyala. Itu kita boleh dapat yang regulator rectifier yang hanya keluarkan DC. Dia tak ada keluarkan AC. Itu pun ada ya. Jadi kalau kita katalah kita cabut wire merah ni, kita sambungkan wire merah putih ni, kita cabut, kita sambungkan kepada wire merah ni, dia masih hidup ya. Masih tak ada masalah. Cuma lampu sekarang semua akan dapat daripada DC. Dan kita hati-hatilah sekiranya regulator ni tak dapat regulator rectifier tak dapat menampung jumlah current yang diperlukan, mungkin dia akan terbakar. Kerana kegunaan asal dia akan memerlukan DC dan AC. Sekiranya kita sambung dua-dua ke DC, mungkin loading kepada circuit DC dalam ni akan menjadi lebih beban dan mungkin boleh terbakar. Tapi kalau kita katalah kita ada regulator ni rosak, ya. Jadi sekarang kita nak cari macam mana? Kita cari spare part tak ada. Jadi asalkan kita boleh mount regulator baru di bawah sini, kita tak kira berapa plug pin ya. Kalau kita ada pin yang 3 pun cukup, 4 pun cukup. Apa yang kita perlukan ialah wire kuning ni 2 untuk masukkan kepada regulator sebagai input dan satu wire merah untuk output. Dan mungkin satu lagi wire AC kalau ada. Kalau tak ada AC tak perlu. Kita sambungkan aja AC kepada DC, maka akan hidup juga. Dan kadang-kadang ada regulator yang tidak mempunyai wire hijau. Ya. Apa yang dia buat ya, wire hijau dia tu ke ground, body rectifier ni dia dah secara dalaman dia dah connectkan ke body. Jadi bila kita lekapkan pada motosikal, dia dah grounded. Jadi kalau kita nak gunakan rectifier jenis itu kepada Avatr Ranger, kita perlu pastikan aliran elektrik tidak terputus ya oleh kerana cat ataupun apa-apa. Ataupun apa yang kita boleh buat, kita boleh letakkan satu wire hijau besar kepada body rectifier tu. Itu pun boleh tak masalah. Jadi kalau kita faham mengenai fungsi regulator dan kita faham dari segi wiring diagram, kita boleh modify regulator apa sahaja jenis motosikal kepada yang kita perlukan ya. Katalah kita tak jumpa spare part regulator Avatr ni, kita boleh gunakan apa-apa saja jenis motosikal punya regulator untuk disambungkan kepada Avatr. Tak ada masalah. Cuma konektor ni mungkin kita kena ubah sikit untuk sesuaikan dengan motosikal Avatr ni. Tapi lebih baik kalau kita dapat yang original lah kan. Tapi nampak pada cara regulator ni dibuat, saya rasa regulator ni dapat bertahan lah. Asalkan kita tidak menggunakan kuasa elektrik lebih daripada sepatutnya. Jadi inilah sedikit sebanyak mengenai regulator untuk Avatr, yang mana regulator ni tak nampak masalah dan kita rasa kalau nak modify pun sangat mudah ya. Jadi itu sajalah dari segi sini saya nak pasang balik, dan kalau ada apa-apa rakan-rakan yang perlu tahu, bolehlah PM saya ataupun tanya saya. Dan saya rasa regulator Avatr ni kedudukan dia sangat cantik, dan tengok cara regulator ni pun sangat cantik. Saya tak ada risau dari segi situ. Cuma kita tak tahulah dalam internal, kerosakan regulator selalunya berpunca daripada penggunaan yang tidak memahami sistem elektrikal motosikal, dan dia menggunakan elektrik yang lebih daripada kemampuan regulator dan akan membakar regulator. Baiklah, saya akan pasang balik. Tak ada apa specialnya pasangan ni.